Pak kebun-kebun, kepak-kepak kebun-kebun. Ha, bunyi kompang sudah pun didengar. Itu bermaksud tanda perkahwinan sudah pun dekat. Jadi, tunggu apa lagi? Bersama-sama saya menyelusuri video assignment tentang Majlis Perkahwinan Masyarakat Melayu di dalam subjek MPU 3113 yang diajar oleh Profesor Dr. Azman Yusof tentang Majlis Perkahwinan. Perkahwinan merupakan salah satu konsep ataupun elemen yang sangat penting yang telah diteruskan daripada zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang yang membezakan tradisional ataupun moden. Perkahwinan merupakan salah satu penyatuan dua jiwa antara lelaki dan perempuan untuk membina rumah tangga ataupun mandikan yang terindah. Daripada merisik sehinggalah ke jenjang pelamin, daripada berpantun seloka sehingga ke akad nikah. Jadi, marilah mengetahui dengan lebih lanjut tentang adat-adat perkahwinan dan ilmu-ilmu yang perlu dititik beratkan dalam sesebuah perkahwinan masyarakat Melayu. Pergi memikat burung serindit, singgah di lenggang membeli longan, membawa hajat setinggi langit, merisik bunga mekar di taman. Tikar jerami hampar di laman, mengulas dulang berisi emping, bunga kami mekar di taman, menanti orang datang menyunting. Kembang mekar bunga siantan, susun secekap harum baunya, mekar mawar mewangi di taman. Betuan tidak kami bertanya? Ikan parang dimasak kari, masak dengan bercampur kerang, besar panjang nak darah kami, mengharap teman berkasih sayang. Cincin rotan disarung di jari, manisnya jari, cantik meruncing. Bunga tuan dipagari sang duri, izinkan kami hendak menyunting. Anyam jerami berbelang warna, tengah berlubang lekang susunan. Bunga kami belum berpunya, menanti kumbang hinggap di taman. Harum segar bunga melati, disusun rapi di dalam puan. Berhajat besar hasratnya hati, teruna kami mencari teman. Turun ke sumur menanam lada, lada surau merah geliga, sampai umur ulmu pun ada, bersedia darah hidup berkeluarga. Assalamualaikum. Datang bukan sebarang datang. Datang kembali membawa hajat. Hajat ingin tunai meminang, membina mahligai penuh beradat. Tempat bertandang penuh sopan, hajat didengar ingin meminang. Izinkan saya bertanya Tuan Badan sebelum hajat menjadi pinang. Sebelum kita merancang seterusnya, moleklah mendapat kata putus dari Tuan Badan. Maklumlah, kita hanya merestui yang berkahwinnya mereka, bukan kita. Oh, macam tu ya. Oh, saya pun besar hati kalau anak encik nak menyunting anak saya. Yelah, mereka kan dah kenal lama. So, macam tak eloklah lama-lama kan. Masa boleh luasa. Saya tanya mempunyai diri sebentar ya. Sap, keluarga sebelah lelaki datang nak meminang Sap. Sabrina sudi ke? Atau nak reject? Adik, adik setuju. Ya, so Tuan Badan dah setuju. Alhamdulillah. Syukur nikmat. Alhamdulillah,
Molek kiranya kita berbincang untuk persiapan perkahwinan. Hajat yang baik jangan ditangguh. Merapatkan silaturahim dua keluarga. Selepas perbincangan diadakan, majlis pertunangan akan dilangsungkan. Pihak lelaki akan diwakili oleh beberapa ahli keluarga dalam kalangan saudara mara yang terdekat untuk upacara bertunang. Pada hari tersebut, majlis kenduri akan diadakan di pihak perempuan bersempena dengan hari pertunangan tersebut. Mengikut adatnya juga, sekiranya pihak perempuan mempunyai seorang kakak ataupun beberapa orang kakak yang masih boleh berkahwin, hantaran untuknya juga turut diberikan. Adat ini dipanggil langkah bendul. Bilangan hantaran agak unik kerana jumlahnya ganjil, iaitu sama ada 5 atau 7, 9, 11 ataupun 13. Kerana jumlah genap dikatakan bahawa implikasi yang tidak baik. Jadi, jumlah hantaran yang diberi oleh pihak perempuan pula akan melebihi jumlah hantaran lelaki, hantaran dari pihak lelaki. Antara contoh-contoh hantaran ialah tepak sirih, sirih junjung, cincin, kek, buah-buahan, pakaian dan kuih muih. Adat menghantar belanja juga turut diadakan semasa adat bertunang ini dijalankan. Namun begitu, ada juga yang menjalankannya secara berasingan daripada adat bertunang, iaitu mengadakannya beberapa minggu sebelum majlis persandingan dilakukan. Upacara ini dimulakan dengan wakil daripada pihak lelaki menyerahkan tepak sirih kepada wakil pihak perempuan dan menyatakan lamaran mereka secara rasmi. Pantun sering digunakan dalam upacara ini bertujuan untuk memeriahkan majlis. Sudah lama langsatnya condong, barulah kini batangnya rebah. Sudah lama niat dikandung, baru sekarang diizin Allah. Setelah pertunangan diterima secara rasmi, wakil kedua-dua belah pihak akan berbincang tentang belanja perkahwinan, pertunangan dan hal-hal lain yang berkaitan. Setelah berbahasa bahasa, balas pantun dan kata putus dibuat, maka pihak lelaki yang diwakili oleh ibu atau saudara perempuannya akan menyerahkan cincin ke jari manis bakal pengantin perempuan sebagai tanda pertunangan ini bermula. Setelah semua pihak berkuari dengan kata putus yang diambil dan hantaran telah pun ditukar, jadi pihak lelaki akan meminta diri untuk pulang. Di akhir adat bertunang ini, satu majlis makan yang ringkas diadakan untuk meraihkan mempelai tersebut. Majlis akan diakhiri dengan doa selamat untuk mendoakan kesejahteraan kedua-dua mempelai. Kebiasaannya, tarikh untuk adat bertunang ini telah diletakkan semasa adat melamar dan pihak lelaki akan memaklumkan jumlah anggota rombongan peminangan dan juga waktu yang dijaga sampai bagi membolehkan pihak perempuan membuat persiapan. Tempoh bertunang lazimnya dalam masa setahun ataupun mengikut persetujuan dari kedua-dua belah pihak. Satu perkara yang turut dititikberatkan ialah berkenaan putus tunang. Sekiranya pihak lelaki yang memutuskan pertunangan tersebut, semua wang hantaran dan belanja yang diberi kepada pihak perempuan dikira hangus. Sekiranya semua perbelanjaan itu kira tidak akan ada ganti rugi. Tetapi sebaliknya, jika pihak perempuan yang membuat demikian ataupun jika pihak perempuan yang meminta untuk putus tunang, semua hantaran harus dikembalikan sebanyak 2 kali ganda. Assalamualaikum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang adat berinai. Biasanya adat berinai ini dilakukan sebelum upacara akad nikah.
Majlis berinai di dalam masyarakat Melayu dijalankan secara 3 peringkat, iaitu yang pertama ialah berinai curi, yang kedua ialah berinai kecil dan yang ketiga adalah berinai besar. Pengantin perempuan biasanya memakai ke-10 jari inai dan juga ke-10 jari kaki, dan biasanya pengantin lelaki hanya akan memakai 3 jari inai. Lepas itu, adat berinai dijalankan di mana kedua mempelai bertepung tawar. Bahan-bahan yang digunakan untuk adat berinai adalah semangkuk berteh, semangkuk beras, kunyit, sepiring inai, pangkai daun seribu yang diikat dengan semangkuk air tepung tawar. Dan biasanya mereka akan mencalikkan sedikit inai dan air tepung tawar kepada tapak tangan pengantin, manakala beras kunyit dan berteh tadi ditabur di hadapan pengantin oleh para hadirin. Begitu juga bunga telur akan diberikan kepada orang yang menepung tawar. Jumlah orang yang menepung tawar biasanya adalah bilangan ganjil. Majlis berinai biasanya diadakan secara 3 peringkat. Yang pertama adalah berinai curi. Berinai curi diadakan 3 hari sebelum majlis perkahwinan berlangsung yang dihadiri oleh saudara mara sahaja. Yang kedua ialah berinai kecil. Berinai kecil biasanya diadakan 2 malam sebelum hari pernikahan yang dihadiri oleh jiran tetangga, sahabat handai dan saudara mara. Yang ketiga ialah berinai besar, iaitu diadakan sebelum malam majlis pernikahan atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas pihak pengantin dan pihak pengantin perempuan dan pihak pengantin lelaki. Selepas malam berinai besar, pengantin lelaki tidak akan bermalam di rumah pengantin perempuan. Sebaliknya, mereka akan terus pulang ke rumah mereka. Jikalau pihak pengantin lelaki berada rumah jauh di kawasan rumah pihak perempuan, pihak lelaki boleh bermalam di rumah penanggak, iaitu rumah yang berhampiran dengan rumah pengantin perempuan. Adat pernikahan terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu khutbah nikah, ijab dan kabul, pemberian mas kahwin dan pemberian barang iringan. Kebiasaannya adat ini dilakukan di masjid. Rombongan lelaki disambut oleh ahli keluarga perempuan di pintu masjid dengan perlakuan bersalam-salaman dan bertanya khabar. Ibu dan saudara perempuan menemani pengantin perempuan di ruang yang telah disediakan. Setelah rombongan pengantin lelaki mengambil tempat, keluarga pengantin perempuan kemudian akan menyambut ketibaan kadi dan pembantu kadi. Pengantin lelaki bersama rombongannya mengambil tempat secara bertentangan dengan pihak keluarga pengantin perempuan. Kadi kemudian memastikan maklumat peribadi kedua-dua pengantin tepat sebagaimana dalam borang permohonan nikah. Kemudian, kadi membacakan khutbah nikah sebelum akad nikah dilakukan. Khutbah nikah merupakan perkara sunat dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini bererti sekiranya tiada khutbah nikah, perkahwinan tetap sah kerana ia bukan menjadi salah satu syarat sah nikah. Seterusnya, bapa pengantin perempuan telah berwakil walikan kepada kadi untuk melaksanakan akad nikah. Acara lafaz akad nikah dilakukan oleh kadi dengan 2 orang saksi yang telah dilantik daripada pihak perempuan untuk membuat pengesahan tentang pengucapan lafaz ijab dan kabul oleh pengantin lelaki. Selepas pengucapan kata-kata ijab dan kabul, kadi kemudian mendapatkan kepastian daripada kedua-dua saksi tentang lafaz nikah yang diucapkan oleh pengantin lelaki berkenaan. Akad nikah memperlihatkan syariat yang wajib dipatuhi bagi memastikan ikatan suami dan isteri yang terjalin sah daripada segi syarak. Bacaan doa dilakukan setelah pengantin lelaki selesai membacakan lafaz tahlil di hadapan pengantin perempuan. Setelah selesai berdoa, upacara membatalkan air sembahyang pula diadakan. Acara ini dimulakan dengan pemberian mahar atau mas kahwin seperti yang telah dipersetujui.
Pengantin lelaki setelah itu bersama rombongan masing-masing akan bersalaman dengan ibu bapa dan saudara mara kedua-dua pengantin perempuan dan lelaki yang hadir dalam majlis tersebut sebelum meninggalkan masjid. Simbol objek ritual dalam adat pernikahan terdiri daripada barang-barang dan peralatan yang digunakan dalam adat tersebut, di mana ia mengandungi sejumlah makna yang tersendiri. Antara simbol-simbol objek yang penting ialah duit hantaran, mas kahwin, surat pengakuan nikah, barang kemas, teks talid dan sebagainya. Duit hantaran merupakan bantuan perbelanjaan bagi pihak isteri untuk mengadakan majlis perkahwinan dan bukan satu kewajipan yang ditetapkan dalam Islam. Mas kahwin pula disebut sebagai mahar adalah dari segi istilah fiqah dalam perundangan Islam ialah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri atas sebab pernikahan yang dilangsungkan. Seterusnya, surat perakuan nikah perlu ditandatangani oleh pengantin lelaki dan pengantin perempuan setelah ijab dan kabul selesai. Dokumen merupakan simbol pengesahan ikatan hubungan suami isteri yang sah di sisi agama Islam dan undang-undang negara. Barang kemas merupakan pilihan untuk menjadikan barangan iringan semasa pemberian mas kahwin kepada pengantin perempuan. Upacara ini menjadi simbolik kepada ikatan suami isteri yang telah dihalalkan untuk bersentuhan semasa pembatalan air semaya. Akhirnya, pengantin kebiasaannya akan memakai warna putih atau warna lembut yang membawa simbolik kepada keharmonian dan romantis.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah dibayar pun, pengerasnya sudah, ERP pun sudah dibayar. Kita silakan, persilakan. pelamin akan disiapkan terlebih dahulu. Pelamin adalah berbentuk seperti suatu singgasana yang dilengkapi dengan bangku atau kaus atau dua buah kerusi yang dipanggil peterakna sebagai tempat duduk kedua-dua pengantin tersebut semasa bersanding. Di hadapan pelamin tersebut diletakkan satu paha yang berisi nasi kunyit yang dihiasi dengan bunga telur, dan di kemuncak gubahan nasi kunyit itu dicacahkan sejambak karangan bunga. Pengantin lelaki yang juga sudah siap berpakaian selengkap, pakaian cara Melayu asli iaitu bertengkolok, berbengkung dan berkeris akan mula dibawa berarak dengan berjalan kaki. Pengantin lelaki serta rombongannya yang diarak akan diiringi dengan selawat dan pukulan rebana dari rumahnya sendiri atau tempat persinggahannya ke rumah pengantin perempuan. Hantaran akan dibawa bersama jika ia belum dihantar.
terlebih dahulu. Di hadapan halaman rumah pengantin pula adalah tempat untuk orang-orang lelaki berhimpun untuk menyambut ketibaan mempelai. Mereka turut bersedia dengan paduan kompang dan rebana. Marhaban dan zikir turut dialunkan bagi memeriahkan suasana. Apabila rombongan mempelai telah tiba, mereka akan berhenti pada jarak lebih kurang 10 ela dari rumah pengantin. Pertunjukan silat akan dijalankan dalam masa beberapa minit. Kemudian, mempelai akan dipimpin ke pintu rumah dan sebelum masuk, salah seorang wakilnya akan membacakan selawat sebanyak 3 kali dengan alunan yang sedap dan kuat sebagai tanda memberi selamat kepada mempelai sebelum masuk ke rumah. Kedua-dua pengantin akan duduk bersanding di hadapan semua tetamu dan kerajaan nilai yang dipanggil sebagai Raja Sehari. Semasa bersanding, emak pengantin akan menjalankan adab bersuap-suapan di antara kedua-dua pengantin. Emak pengantin kebiasaannya akan menjemput sedikit nasi kunyit daripada paha astakuna dan diletakkannya ke tangan pengantin perempuan. Dengan memegang nasi itu menggunakan 2 jari, tangan pengantin perempuan akan diangkat oleh mak pengantin lalu disuapkan ke mulut mempelai itu. Setelah itu, giliran pengantin lelaki pula. Setelah itu, majlis diteruskan dengan adab merenjis ataupun menepung tawa pengantin. Adab ini merupakan simbolik kepada penyucian diri pengantin tersebut. Antara bahan yang digunakan untuk upacara ini adalah air mawar, bunga rampai serta beras kunyit. Upacara ini biasanya dimulakan oleh kedua ibu bapa pengantin. Kemudian diikuti oleh saudara mara dan para tetamu yang lain. Bagi upacara ini, kedua-dua mempelai akan direnjis terlebih dahulu dengan air mawar. Kemudian, beras kunyit akan ditabur pada pengantin dan diakhiri dengan meletakkan bunga rampai di atas kedua-dua tangan mempelai. Setelah selesai merenjis pengantin, perenjis akan diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan terima kasih. Amalan budaya dalam masyarakat boleh berubah seiring dengan peredaran masa yang membuka peluang kepada pengaruh luar lalu bertembung dan budaya pun mengalami proses perubahannya sama ada secara asimilasi ataupun akulturasi. Proses asimilasi budaya berlaku apabila dua budaya berbeza bertembung dan disesuaikan antara satu sama lain. Akulturasi merupakan adaptasi budaya asing yang dimasukkan terus ke dalam budaya sendiri kerana masyarakat menerima perubahan budaya secara total, terutamanya apabila tiada percanggahan dari segi adat ataupun agama. Projek ini menceritakan sedikit pengaruh budaya luar dalam konteks perkahwinan Melayu. Seperti yang anda lihat ini dan ini adalah merupakan budaya atau adat yang terdapat dalam perkahwinan Melayu hasil daripada adaptasi pengaruh luar. Terdapat banyak nilai yang kita lihat melalui ritual perkahwinan Melayu. Antaranya adalah nilai menghormati. Nilai ini dapat dilihat semasa ingin menjemput pengantin lelaki berjalan beriringan ke pelamin. Pengantin perempuan akan terlebih dahulu mendapatkan pengantin lelaki untuk bersalaman dan mencium tangan pengantin lelaki. Ini menunjukkan rasa hormat seorang isteri kepada seorang suami. Selain itu, nilai menghormati juga dapat dilihat melalui acara menepung tawa. Ini adalah untuk menunjukkan rasa penghormatan kepada ibu bapa kedua belah pihak serta tetamu yang hadir ke majlis tersebut.
Tolong-menolong adalah elemen yang sangat penting dalam sesebuah perkahwinan kerana dengan adanya nilai ini dapat menjamin kebahagiaan sesebuah keluarga kerana apabila adanya nilai tolong-menolong ini dapat meringankan bagi sesebuah hubungan pasangan dan juga dapat merapatkan lagi silaturahim antara dua buah keluarga pasangan. Adat resam dan budaya Melayu terkenal dengan tingginya nilai kesantunan demi menjaga maruah diri dan maruah keluarga. Seterusnya nilai kekeluargaan. Nilai ini dapat dipupuk daripada kenduri kendara yang diadakan oleh kedua-dua pihak kerana ia menyebabkan hubungan rapat antara semua saudara mara yang terlibat. Kesucian. Kesucian merupakan salah satu elemen sangat penting daripada masyarakat peradaban Melayu zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang. Kesucian merupakan satu elemen yang perlu dititikberatkan oleh setiap lapisan masyarakat di dalam perkahwinan agar perkara ini selaras dengan ajaran Islam. Islam amat menitikberatkan tentang kesucian daripada pakaian sehinggalah makanan dalam sebuah majlis perkahwinan tersebut. Jadi, setiap lapisan masyarakat perlulah menitikberatkan unsur kesucian agar generasi yang akan datang tidak melupakan daripada zaman dahulu lagi untuk diteruskan kekal zaman berzaman. Jadi, perlu diingatkan kesucian ini amatlah penting dan perlu kita praktikkan bersama-sama dalam setiap lapisan masyarakat. Nilai seterusnya adalah kasih sayang. Kasih sayang adalah nilai yang sangat penting di dalam sesebuah perkahwinan kerana kasih dan sayang itulah yang akan mewujudkan sesebuah perkahwinan yang bahagia sampai ke akhir zaman dan syurga. Secara kesimpulannya, tradisi perkahwinan masyarakat Melayu perlu diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat maupun generasi yang baru daripada zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang agar tradisi masyarakat Melayu dikekalkan sepanjang zaman. Harapan saya bersama kawan-kawan saya dalam projek video ini adalah berharap agar generasi yang akan datang mengekalkan tradisi perkahwinan dengan penuh peradaban serta tata susila yang betul. Jadi, mari kita kekalkan perkahwinan Melayu agar sentiasa disanjung tinggi oleh masyarakat seluruh seantero dunia. Antara objektif dan matlamat utama yang dapat kita huraikan bersama sepanjang pembelajaran dalam video etnik adab perkahwinan tradisi masyarakat Melayu adalah yang pertama, dapat mengeratkan silaturahim antara masyarakat. Yang kedua, dapat menjadikan adab tradisi Melayu sebagai salah satu tradisi yang perlu disanjung tinggi. Yang ketiga, dapat mengeratkan silaturahim antara kedua-dua belah pihak keluarga. Yang keempat, dapat menjadikan tradisi perkahwinan Melayu sebagai salah satu tradisi yang mampu bersaing di antara seantero dunia. Dan yang terakhir, dapat menjadikan tradisi Melayu sebagai tradisi yang dapat memperkenalkan pada masa akan datang. Dan kita juga perlu bersama-sama bersatu hati, bekerjasama agar masyarakat pada masa akan datang mengekalkan tradisi perkahwinan masyarakat Melayu sebagai salah satu tradisi utama dalam pembelajaran setiap zaman. Inai di jari, berpantun seloka, sekatan tol, nasi minyak adalah salah satu tarikan yang terdapat pada masyarakat tradisi perkahwinan Melayu dan kita perlulah menjadikan ia sebagai satu perkara ataupun amalan yang dapat dikekalkan sehingga generasi akan datang. Kerana apa? Kerana kita juga mahu anak cucu kita juga merasakan apa yang kita merasakan walaupun perbezaannya moden maupun tradisional, yang tetap satu perkara yang sama iaitu perkahwinan. Sebelum saya mengakhiri video dokumentari majlis perkahwinan, moleklah saya menyampaikan serangkap pantun. Berbeka jentayu menuju kelaman, disapa kelasi bersama si dara. Perkahwinan Melayu kekalkan bersamaan, angkatkan tradisi penutup bicara. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takkan Melayu hilang di dunia.